Hai semua, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Lin Amalin. Okey, sebelum itu, jika anda semua suka dengan segala video-video PDPC Cikgu Lin Amalin, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Okey, baiklah anak-anak hari ini, apa khabar? Diharapkan anak-anak semua sihat, sejahtera dan jangan lupa jaga diri kerana kita belum lepas lagi daripada virus COVID-19. Rajin-rajinlah cuci tangan dan pakai mask dan elakkan daripada tempat yang sesak dan ramai. Okeylah anak murid, mari kita ke tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kelas pendidikan moral PPKI bersama Cikgu Lin Amalin. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah hubungan persahabatan. Diharapkan di akhir pengajaran anak-anak murid cikgu semua yang pertama dapat menyenaraikan satu ciri rakan yang baik. Yang kedua, murid dapat menyebut nama rakan baik yang ada di sekeliling anda. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu teruskan kepada tajuk yang pertama kita iaitu ciri-ciri sahabat yang baik. Maafkan cikgu ya, slide cikgu C tu hilang dekat sebelah jadi iri pula. Okey, sebenarnya ciri-ciri sahabat yang baik. Yang pertama, mestilah ikhlas. Maksudnya di sini ikhlas tu macam mana anak-anak? Dia menerima kita dengan seadanya. Sama ada kita miskin ke, kita kaya ke, dia terima. Dia nak kawan dengan kita. Dia tak kisah kita ni macam mana keadaan kita sekalipun. Tetapi dia pegang kepada konsep ikhlas. Yang kedua, prihatin. Prihatin ni dia suka ambil berat pasal diri kita. Macam contoh ya, macam kita tak datang ke sekolah, dia tanya khabar kita, mengapa kita tak datang. Kan, dia WhatsApp ke, dia datang, dia pergi rumah kita ke, tanya khabar kita. Maksudnya, di situlah kita boleh nampak ciri-ciri prihatin. Ciri sahabat baik yang ketiga ialah bersopan santun, bercakap lemah lembut dan bertingkah laku sopan. Okey, yang keempat, mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah seperti membaca buku, menyiapkan kerja sekolah ataupun tugasan yang cikgu beri. Maksud di sini, jika ada masa lapang, dia buat aktiviti ataupun perkara yang berfaedah. Dia tak keluar lepak, dia tak bercakap-cakap, tetapi sebaliknya menyiapkan kerja-kerja yang diamanahkan oleh cikgu. Okey, ciri yang kelima, berikan bantuan. Maksudnya, kalau kita susah, dia orang yang pertama akan berikan bantuan. Okey, ciri yang terakhir, menghiburkan hati. Jika kita berada dalam sedih, dia tak suka pun tengok kita sedih dan dia akan cuba buat lawak untuk menggembirakan hati kita. Okey, seterusnya. Okey, tadi ciri sahabat yang baik kan? Sekarang ciri sahabat yang tidak baik. Yang pertama, melanggar peraturan. Melanggar peraturan bermaksud suka ponteng kelas, ponteng sekolah, lewat ke sekolah dan tidak menyiapkan tugasan yang diberikan tanpa alasan yang munasabah. Okey, contohnya kalau dia sakit, kita fahamlah kenapa dia tak dapat siapkan. Ni dia tak ada alasan, dia memang tak nak buat. Okey, yang kedua, mementingkan diri. Bermaksud tidak mahu menolong rakan yang berada dalam kesusahan dan memberikan berbagai alasan. Memang dia tak nak tolonglah, dia akan reka, dia akan berikan alasan. Okey. Yang seterusnya, membazir masa. Membazir masa bermaksud tidak menggunakan masa dengan perkara yang
berfaedah. Okey, seterusnya. Okey, kita buat latihan lah ya. Tadi kita dah membincangkan ciri sahabat baik dengan tak baik. Sekarang kita buat latihan. Cikgu percaya anak-anak murid cikgu semua ni hebat-hebat belaka. Mesti dapat jawab ni punya. Okey, yang pertama, ibu rakan anda mengalami kemalangan jalan raya. Apakah perasaan anda? Kita dapat berita ibu rakan kita ni kemalangan jalan raya. Apa perasaan kita? Ada siapa-siapa nak cuba tak? Seronok ke atau simpati? Mestilah kita akan rasa simpati. Kan sebab kita tahu ibu rakan kita terlibat dalam kemalangan. Okey, yang kedua. Vonat menuduh Vijay mengambil kameranya. Apakah tindakan Vonat yang sepatutnya? Apa Vonat nak kena buat? Dia kena menyiasat ke dia kena menuduh? Ya, betul. Dia mesti buat siasatan, menyiasat dulu. Betul ke J yang ambil? Okey, soalan yang ketiga. Saravanan terpijak kaki Meng di kantin. Apakah yang perlu dilakukan oleh Saravanan? Macam kita lah kan. Kadang-kadang kita terpijak kaki kawan kita dekat kantin. Apa yang kita kena buat? Kita minta maaf ke atau tidak peduli? Apa? Ya, betul. Kita mestilah meminta maaf. Jangan buat tidak peduli. Penting ya, kita mesti meminta maaf. Okey, apa-apa kalau kita bersalah pun mintalah maaf kerana orang yang meminta maaf ni lebih mulia. Ingat tu anak-anak, jangan lupa. Okey, baiklah. Okey, seterusnya. Okey. Kesimpulan. Okey, yang pertama sekali, sahabat yang baik dapat membimbing kita ke arah masa depan yang baik. Okey, sahabat yang negatif ataupun kurang baik merosakkan masa depan. Jadi, cikgu nak tegaskan di sini, awak mestilah pandai memilih rakan. Sebab apa cikgu kata macam tu kan? Ni, yang pertama sahabat baik. Okey, maksudnya membimbing kita penting ya untuk masa depan yang baik. Kalau sahabat yang kurang baik merosakkan masa depan kita. Sebagai contoh, kalau kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, di badan kita pun akan terpalik minyak wangi. Minyak wangi tu busuk ke wangi? Mestilah wangi. Macam tu jugalah dalam persahabatan. Awak pandai-pandailah pilih kawan. Okey, sekian saja pengajaran Cikgu Lin pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Dan sekali lagi Cikgu pesan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share channel Cikgu Lin Amalin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.